Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ya, sila Puan Has. Sihat ya hari ni? Alhamdulillah macam biasa lah Bunda. So hari ni kita dah bersenam rubik tadi kan pagi. Okey, apa dia Puan Has hari ni? Ni tentang PBD lah. Bunda pun faham lah kan, PBD ni adalah isu yang macam sentiasa ada. Itulah berdasarkan pencerapan kan, kita sedang buat pencerapan sekarang ni. Okay. So saya dapati pelaksanaan PBD ni masih lagi tak berkesan dan tak berkualiti lah dalam PDPC, terutamanya semasa kita mencerap cikgu lah. Ni bukan dapatan saya seorang, dapatan daripada PK-PK yang lain dan juga GKMP yang lain lah. Okey, betul. Okey, Alhamdulillah. Kita dah laksanakan pencerapan semua semua. PK-PK, semua GKMP Okey, so daripada dapatan pencerapan tu kita dah buat, Puan Has ada buat analisis kan? Kalau macam saya cerap yang untuk kali kedua ni 7 orang. So daripada 7 tu 4 tu masih belum mantap lagi PBD-nya. So maksudnya 4 daripada 7. So 4 tu saya dalam cerap lah. lebih kurang 50% lah, lebih 50%. Maksudnya kita dapat kesan Puan Has dapat kesan bahawa PBD ni kalau kita lihatnya kurang berkesan lah. Betul? Betul. Okey, jadi realitinya kenapa? Macam mana? Apa isu yang kurang berkesan dari sudut apa macam mana tu yang Puan Has dapat kesan? Realitinya semasa kalau ikutkan matlamat kita, kita nak lah semua cikgu-cikgu melaksanakan PBD tu dengan betul, dengan berkesan, dengan berkualiti. Tapi realitinya yang kita jumpa masa pencerapan, so ada yang masih tak menyatakan apa yang nak ditaksir. Lepas tu ada yang masih tak nyatakan objektif pembelajaran pada hari tu, apa dia punya standard prestasinya. Okey, kemudian dari segi pelaksanaan, tak ada kerja kumpulan, cikgu hanya menerangkan saja. So dekat situ dari segi kaedah pentaksiran tu tak dapat nak dilihat sangat lah. Betul. Sebab memang betul PBD ni memang kita perlu PBD tu perlu dilaksanakan dengan berkesan dan juga berkualiti kan, sebab kita akan lihat perkembangan pembelajar murid. Jadi kalau kita dah nampak begitu, jadi kita kena ambil tindakan lah. Sebenarnya kan boleh, saya rasa perkara ni berlaku mungkin kerana cikgu-cikgu tak betul-betul mendalami DSKP yang memang sepatutnya kita betul-betul pegang lah untuk PBD ni. Kemudian dari segi perancangan juga, so perancangan PDP setiap kali proses PDP tu mesti dirancang dengan teliti, dengan betul. Terutama kalau dalam PDP tu kita nak buat pentaksiran. Alat-alat pentaksiran tu apa, soalan penyoalannya. Betul, memang boleh dapat, sebab kebanyakan guru kita dia lebih berpegang kepada buku teks kan. Dia lebih pada buku teks daripada sebenarnya dia kena pegang tu DSKP. Betul tu. Buku teks tu untuk pertambahan ataupun panduan dia lah, untuk membantu. Ya, memang betul. Jadi mungkin secara tak sedar, mungkin juga daripada pihak sekolah kita kena laksanakan lah. Jadi bila kita dah nampak perkara ni berlaku, jadi Puan Has tengok apa cadangan tindakan yang perlu kita ambil. Itulah, mungkin ada kekurangan dari pihak kita juga kot. Kita tak selalu ingatkan dan sebagainya. Dan macam yang boleh tahulah sekarang ni PPD Seremban mereka sedang membugarkan PBD ni untuk peringkat pentadbir, peringkat GKMP, semua dah selesai, semua dah selesai kan juga. Jadi saya ambil keputusan macam mana kalau kita sendiri buat juga pembugaran ni di peringkat sekolah. Ya, betul. Okay, supaya cikgu kita betul-betul mantap dari segi macam mana nak melaksanakan, dari segi penjaminan kualiti terutamanya, dan juga pelaporan lah. Betul. So kalau kita buat pembugaran ni, maknanya semua cikgu akan terlibat dan kita akan bahagikan pula nanti kepada kumpulan-kumpulan yang kecil supaya dia lebih mendalam lagi. Betul. Sebab memang bagus bila Bunda lihat tu, rasanya itu adalah tindakan ataupun intervensi yang kita boleh nampak lah, supaya bila mereka dalam kumpulan panitia masing-masing kan, jadi mereka lebih mendalami lah di SKP tu. Jadi apa kesinambungan
daripada tu program tu lah Sebenarnya, yang kita nak buat macam mana. Yang pertamanya pembugaran lah yang saya Betul, nampak yang terdekat ni. Ya, Tapi kita betul. ada juga option-option yang lain. Kalau kita nak memperkasakan peranan panitia tu sendiri, so dalam panitia tu dia kena ada PLC tu kan ada berbagai-bagai kan. Mungkin panitia lebih kerap berjumpa antara satu sama lain lah, supaya kita macam boleh discuss apa yang patut kita buat. Maksudnya teacher sharing lah kan. Teacher sharing session. Teacher sharing session, betul. Okay. Jadi memanglah, memang kita kena buat dan kita kena ingatlah sebagai pentadbir, kita kena ada juga follow up dan betul. follow through. Lagi satu yang saya nampak masa pencerapan ni, ada juga cikgu yang memang betul-betul faham dan buat dengan baik. Dan kita nampak pentaksiran tu berjalan. Jadi saya ingat kalau macam cikgu-cikgu yang buat dengan baik ni, mungkin mereka boleh kongsilah kot sebagai perkongsian amalan baik. Mungkin kita boleh buat lah. So antaranya supaya cikgu lain boleh nampak. Nampak. Dan kita meraihkan guru-guru tersebut. Dan kadang-kadang bukan mereka ni tak nak buat kan, tapi disebabkan mereka mungkin tak ada pendedahan, mereka tak nampak bagaimana mereka nak laksanakan. Betul, benda kita pun ada cikgu baru juga. Betul. Kita ada 3 cikgu baru yang memang betul-betul baru posting. Lepas tu macam yang seorang tu posting 2 bulan, lepas tu cuti bersalin. Si Nazmi kan. So memang Nazmi kurang lah pendedahan kan. So saya rasa berkongsi amalan baik ni memang bagus lah kalau kita dapat buat juga nanti. Dan mereka ada mentor kan, kita dah tetapkan mentor untuk mereka ada mentor. Okey, dan sentiasalah, jadi kita kena sentiasa tanyalah dengan mentor macam mana dengan guru tersebut. Jadi kalau kita dah laksanakan, jadi apa aktiviti yang kita akan buat yang terdekat ni kesinambungan daripada isu ni. Yang terdekat adalah kita melaksanakan pembugaran PBD pentas sekolah yang insyaAllah kita akan buat 14 hari bulan nanti. Hari Sabtu lah kita ambil sebab masa tu kita perlukan panjang sikit. Kalau nak buat petang kita tak sempat, tergesa-gesa. Jadi kita pilih hari Sabtu lah. Pelaksanaannya macam mana? So kita mula pada pukul 8.30 pagi tu, kita akan buat satu sesi yang secara umum lah, yang mana kita akan tegaskan lagi tentang pelaksanaan penjaminan kualiti dan juga pelaporan ni. Dan kemudian kita ada sesi yang kedua tu, masing-masing berada dalam panitia sendiri, yang mana ketua panitia akan memainkan peranan lah di situ. So ketua panitia nanti dia akan buat kena mahir lah di SKP. SKP. Kemudian ketua panitia juga kena mahir penjaminan kualiti jugalah. Sebab ketua panitia pun memainkan peranan yang besar juga untuk penjaminan kualiti ni. Dari segi pengesanannya, nak buat verifikasi dengan anak buah dia. Dan kena ingatkan juga macam mana mereka nak menilai PBD tu. Kan betul. Kena ada sekurang-kurangnya, kalau ada let's say borang transit kan, yang kalau boleh mereka selaraskan di peringkat panitia. Benda yang tu saya akan minta ketua panitia tekankan lah nanti dalam semasa berjumpa dalam panitia tu, sesi panitia tu. Dan semasa, sebab kita boleh nampak ni lah, kita dapat kesan semasa pemantauan kan. Jadi kadang-kadang murid tu pun dia tak sedar yang mereka sedang ditaksir. Jadi kena ingatkan lagi yang itulah. Lagi satu yang nak diingatkan berkaitan dengan pelaporan juga, sebab hari tu masa kita buat mesyuarat kurikulum kan, kita nampak yang data dibentangkan tu ada macam setengah-setengah subjek tu ada macam longgokan. TV3 juga kan. Yang tu pun saya kira kita patut tekankan juga. Betul, longgokan tu kenapa sebab kita kalau boleh data PBD tu, kita mestilah data yang berintegriti. Betul. Yang kita faham dan kita kena pasti. Sebab apa? Untuk kemenjadian murid ni kita kena pastilah siapa muridnya, macam mana. Jadi betul. Alhamdulillah lah, rasanya kita teruskan dengan bagus dengan aktiviti yang telah dirancang. Cuma harapan bunda kita perlu ada pemantauan lah yang berterusan daripada SLT, daripada MLT, ketua bidang kan, ketua panitia kan. Mungkin yang tu pun kita kena memperkasakan juga. Kena kerap lah, kena kerap. Betul. Kena follow up, follow through. Kadang-kadang kita terlepas pandang ni. Kadang-kadang guru kita dia tak terus bertanya pada PKP. Dia akan tanya pada ketua panitia. So
ketua panitia tu kena melaksanakan so bimbingan tu, pembimbingan dan pementoran tu. Jadi bunda harapkan cuma kita harapkan so pelaksanaan PBD memang takkan habis. Dia sentiasa berterusan lah. Tak tahu sampai bila. Betul. Jadi sekurang-kurangnya at least kita dah dapat isu sekarang. So kita akan tangani isu yang ada ni dengan intervensi yang telah Puan Zassi nyatakan. So harapannya mungkin kita akan selepas ni kita perlu menilai semula. Betul. Mungkin selepas kita laksanakan pembukaran dan aktiviti option-option yang lain tadi tu, kita kena tengok lah. Betul. So dalam pencerapan, betul, ataupun mungkin dalam learning walk. Betul. Untuk tengok adakah apa yang kita buat tu memberi kesan. Okay, ataupun tindakan diambil ke tak diambil ke kan. Okay, so betul-betul. Jadi bila kita dah buat, kita kena ada juga ni pengesanan selepas ini. Sekiranya selepas itu masih ada lagi isu, masih ada lagi isu yang berbangkit, kita akan perlu lagi betul kan benda. Circle dia tu takkan habis. So memang takkan habis. Jadi alhamdulillah Tanya, bunda ucapkan Tanya, kita teruskan dengan program yang kita laksanakan. Moga apa yang kita hasratkan semua guru melaksanakan PPD dengan berkesan dan berkualiti dalam PDPC. InsyaAllah bunda. Okay, insyaAllah. Saya akan cuba yang terbaik lah. Terima kasih. Jangan putus asa. Okay, terima kasih Tanya Puan Has. Terima kasih juga untuk bunda. Okay, terima kasih.